Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Al-qismu al-awwal min al-kitabi wa huwa qismu al-ma'murat. Bagi baca tulis pada kisim yang pertama. Jadi Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah membahagikan kitab beliau ini kepada dua bahagian. Yang pertama bahagian ma'murat, yang kedua bahagian manhiyat, bahagian suruhan yang disuruh oleh Allah dan Rasul, yang kedua bahagian larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Baik, apa perjanjian pertama kita dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-ahdul awwal fil ikhlasi was-sidqi wan-niyyah. Pada bab berkaitan dengan ikhlas, benar dengan niat kita. Ukhidha alaina al-ahdul 'amu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa narju min fadli rabbina al-wafa'a an nukhlisa an-niyyata lillahi ta'ala fi ilmina wa amalina wa sairi a'malina. Pertama, yang kita telah mengambil perjanjian am dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dapat melaksanakan janji tersebut. Amin ya rabbal alamin. Apa dia? An nukhlisa an-niyyata lillahi ta'ala fi ilmina wa amalina wa sairi a'malina. Iaitu kita mengikhlaskan niat kita kerana Allah Ta'ala pada ilmu kita, pada amal kita dan seluruh amalan kita. Wa nukhlisa sa'ira a'malina min sa'iris syawaib hatta min syuhudil ikhlas. Dan kita mengikhlaskan seluruh amal kita daripada segala yang syawaib, iaitu yang tidak baik, sehingga daripada kita menyaksikan keikhlasan kita. Maksudnya ikhlas di dalam ikhlas. Maksudnya pada sini kita melakukan, menghadirkan ikhlas kita kerana Allah Ta'ala pada semua urusan kita, hatta pada ikhlas kita tu pun. Dan ikhlas pun ikhlas lagi dalam ikhlas. Ini susah ni. Nampak? Wa min huduri istihqaqina thawaban ala dhalik. Dan juga hadir perasaan bahawa kita berhak mendapatkan ikhlas tadi. Hak tu pun kita buang daripada perasaan kita untuk mendapatkan pahala. Wa in qatara lana talabu thawabin syahidnahu min babil minnati wal fadli. Kalaupun kita terlintah kata kalau saya ikhlas dapat pahala, maka itu hanyalah sebagai menyaksikan bahawa ini adalah daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan kita memandang bahawa saya bila ikhlas maka berhak bagi saya untuk dapat pahala. Tak. Jangan rasa macam tu. Kerana kita dapat pahala ni pun hanyalah daripada anugerah Allah, bukan daripada hak yang patutnya Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kerana Allah Ta'ala tak ada hak apa pun kat kita. Untuk dia nak suruh kita dengan sesuatu, kalau kamu buat macam ni, aku wajib macam ni, sekian-sekian. Ada hadis yang macam tu. Cuma itu pun sebenarnya min fadlillahi ta'ala. Itu sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi anugerah sahaja. Tapi Allah Ta'ala guna dengan bahasa, kalau hamba aku buat macam ni, maka wajib bagi aku bagi dekat dia macam ni. Baik, wajib tadi maksudnya kalau Allah Ta'ala tak bagi, maksudnya macam mana keadaan dia? Nak kalau tak bagi pun ikut suka Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala adalah Tuhan yang akan menyempurnakan janji baiknya dan akan terkadang mengambil ringan dengan janji-janji yang telah dia, janji buruk yang telah dia janjikan kepada hamba dia. Kalau kata Allah Ta'ala janji kepada hamba ni dengan neraka, Allah Ta'ala boleh untuk nak tidak bagi neraka kepada dia. Tapi kalau Allah Ta'ala janji kepada dia syurga, maka Allah Ta'ala tidak akan mengungkiri janji tersebut. Itu maksudnya. Jadi hatta ikhlas kita pun kita tidak pandang. Itu maksudnya. Wa yahtaju man yuridu al-'amala bihadha al-'ahdi ila suluki tariqil qaum ala yadi syaikhin sadiqin mutabahhirin fi ulumi syari'ati. Jadi siapa yang nak mengamalkan dengan ikhlas, bukan senang nak ikhlas ni. Nak mengamalkan dengan ikhlas, perlulah mengikuti jalan para sufi dengan mengambilnya daripada guru yang benar
yang luas pada ilmu syariatnya, bihaitsu yuqarriru madhahib al-a'immatil arba'ah wa ghairiha, sehingga dia mampu untuk takrirkan salah satu daripada mazhab ataupun mazhab-mazhab yang 4 dan selainnya. Beritahu kata ini mazhab apa dan sebagainya. Wa ya'rifu adillataha wa manazi'a aqwaliha, dan dia mengetahui dalil-dalil mazhab-mazhab tersebut dan tahu daripada mana tempat diambilnya mazhab tadi. Syekh Abdul Wahab Sya'rani, pengarang kitab ini, dia ada karang kitab Mizanul Kubra. Mizan Kubra saya ada belakang tu. Mizan Kubra ni kitab 4 mazhab. Kenapa disebut mizan? Mizan ni macam timbangan. Timbangan besar. Yang kalau orang zaman dulu dia timbang dia ada dua lidah. 2 penimbang. Kita timbanglah satu, ya kan? Dulu penimbang jenis neraca ada 2 macam tu. Jadi disebut Mizanul Kubra. Maknanya kalau dia letakkan mazhab ni di atas neraca, kalaulah dimisalkan macam tu, maka kedua-dua mazhab ini dia ada pemberat dan ada yang peringan dia. Faham tak? Kedua-dua di atas mizan maksudnya. Kedua-duanya berada di tempat kedudukan yang ditimbang dengan baik. Jadi satu benda yang ditimbang ni biasanya benda tu berharga lah maksudnya. Betul disebut Mizanul Kubra. Semua pandangan mazhab ni berharga. Dan ada dia punya sebab dia kenapa dia keluarkan pandangan dengan mazhab tadi dengan masalah tersebut. Disebutkan dalam kitab dia Mizanul Kubra, yang tu kitab yang sangat agung, dinasihatkan oleh guru kami Maulana Syekh Abdul Aziz Syahawi ni atas ni. Syekh Abdul Aziz Syahawi selalu pesan kat saya, kata kena baca kitab tu. Kalau kamu nak tengok luasnya mazhab dalam Islam ini, kamu kena baca kitab tu, dia kata. Kitab tu kitab yang sangat besar kedudukan dia. Kerana Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dia keluarkan balik rahsia. Kenapa imam ni keluarkan pandangan dengan pandangan ni? Kenapa imam ni keluar pandangan macam ni? Berbeza dengan pandangan mazhab satu lagi. Semuanya ada rahsia dia dari segi Allahumma salli ala Muhammad, ainul haqiqah. Sehingga dalam kitab tu kalau kita baca ada sebahagian yang sebut apa? Dia kata yang ni tidak boleh disebut di sini. Kena kena mengaji, kena main jumpa dengan dia. Jenuh dia tak ada dah. Jadi nak faham kitab tu kena beramai macam dia beramai, baru jumpa balik dia kata tu. Kalau tidak tak jumpa. Sebab dia kata tak akan tahu benda ni melainkan kena main jumpa dengan dia kata. Jenuh. Pakai habis selesai lah gitu. Tu payah. Nak baca kitab tu payah lah. Wa yakhifu ala ummil kitabi allati yatafarra' minha kullu qawlin. Maksudnya, dan juga mereka akan melihat kepada Al-Quran, dan daripada Al-Quran itulah yatafarra' minha kullu qawl, keluar daripadanya semua qaul yang dikeluarkan oleh para ulama. Fayashtaghilu man yuridu al-ikhlasa fi a'malihi bi dzikrillahi azza wa jalla. Sekarang ni maksudnya yang pertama apa kata Syekh, kalau nak ikhlas perlu kepada guru. Hatta guru tu pun nak ikhlas pun kena ada guru juga. Guru tu yang akan bimbing dia untuk dia ikhlas. Kadang-kadang murid kadang dia rasa dia ikhlas, rupanya tak ikhlas. Jadi perlu kepada bimbingan guru yang akan menunjukkan kepada murid tersebut bagaimana untuk melakukan ikhlas. Ini dia kata. Kemudian dia kata yang kedua, siapa guru yang ikhlas tadi? Guru yang akan ajar tadi, ini guru yang benar, guru yang mutabahhir fi ulum syariah. Mesti guru tadi alim dalam ulum syariah. Antara bukti kata dia alim tadi apa dia? Dia mampu untuk takrirkan mazhab yang 4. Maksudnya dia boleh nak keluarkan pandangan tadi dengan mazhab yang 4. Dia boleh tengok pandangan ni daripada mana dalilnya, daripada mana tempat ambilnya dalam Quran dan juga hadis Nabi SAW. Susah ni nak cari zaman lain macam ni. Maksudnya kalau tengok-tengok boleh teruk ni. Nak cari siapa ni? Maka kata dia, siapa yang nak ikhlas, maka perlulah dia membanyakkan zikrullah hatta yariqqa hijabuh, sehingga hijab yang Allah Ta'ala jadikan ni makin nipis. Banyakkan zikrullah. Maksud kena ada guru. Sehingga nipisnya hijab Allah Ta'ala ini. Ni, sutrah ni Allah Ta'ala jadikan. Kita ni kalau kata tutup dinding ni, tutup dengan kain penutup pintu ni, tak nampak dalam ni. Tapi kalau makin dia lama, makin dia nipih, sampai dia akan jadi transparent. Sampai kita boleh nampak daripada luar, nampak ke dalam. Macam tu. Dia kata nak buat macam tu, macam mana nak buat? Banyakkan zikrullah. Tu cara dia. Sebab tu kata sebahagian guru kami, dia kata nahnu qulubuna kazzujaj, dia panggil. Nahnu qulubuna kazzujaj.
Ini Syekh Ali Jumaah, Mufti Mesir, guru saya ni. Saya selalu cerita-cerita ni. Dia pernah tok guru kepada dia, Syekh Ahmad Mursi. Syekh Ahmad Mursi ni alim besar dan kemudian beliau pembimbing utama kepada Syekh Ali Jumaah, Mufti Mesir. Syekh Ahmad Mursi ni mursyid tariqah Naqsyabandiyah. Dia mursyid tarikat Naqsyabandi. Dia cerita waktu ketika Syekh Ali jemput dia mai makan, mai bertandang di rumah Syekh Ali. Kemudian Syekh Ahmad Mursi dijamu ayak waktu tu. Syekh Ali jamu ayak dia waktu tu musim sejuk. Jamu hot coklat. Coklat panas. Buah lancawan. Bila Syekh Ahmad Mursi pegang dia hot coklat tu, kemudian dia pun nak minum ni. Bila dia minum, dia pun kata, nak cerita tak? Dia kata kat Syekh Ali. Dia kata, nahnu qulubuna kazzujaj. Hati kami ni seperti kaca. Ni, macam ni, cawan ni. Tengok sini, nampak sini. Tidak. Nahnu qulubuna kazzujaj. Hati kami ni macam kaca ni. Kata dia. Dia kata cerita dia, aku dulu, kata Syekh Ahmad Mursi, tok guru pada Syekh Ali Jumaah ni, pernah sekali dijemput Muhammad, yalah elok, baik. Aku pernah dijemput dengan guru aku, Syekh Amin Baghdadi. Syekh Amin Baghdadi ni ulama besar daripada Baghdad yang datang ke Mesir. Dia ada anak murid dia 10 orang. Anak murid tak banyak. Anak murid dia 10 orang. 10 orang jadi wali semua. 10 ni jadi wali semua. Ada seorang nama Syekh Ahmad Hamadah, ada Syekh Abdul Aziz, dan kemudian Syekh Ahmad Mursi. Ada 3 orang dia yang saya kenal, yang lain tu tak kenal. Syekh Abdul Aziz ni pernah Syekh Ali pernah jumpa dengan dia. Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz ni, dia pernah tanya kat Syekh Ali, dia kata, Syekh Ali, aku nak tanya soalan kat hang, dia kata. Apa hukum, dia kata, ada seorang ni dia berzikir, dia kata. Dia berzikir daripada lepas maghrib. Dia sedap dia zikir waktu lepas maghrib tadi ni, dia sedap-sedap dah subuh dah. Terlupa nak main isyak, dia kata. Macam mana, dia kata. Syekh Ali kata, Allah, yang tanya tu pun, hak tanya tu pun, dia pun dah, dunia dia lain dia. Tak sama dengan orang lain dah. Siapa dia yang buat tu dia? Hak tanya tu. Dia kata, semakin waktu maghrib, dia kata, aku zikir. Aku tutup mata tu, aku zikir tu, dia kata, aku sedap-sedap bini aku gerak dah subuh. Aku ingat baru waktu isyak. Dia duk rasa waktu sempit waktu tu. Sat dia kata, aku rasa tutup mata sat ya. Dia tengok zikir tadi, istighraq, tenggelam dia dengan zikir tadi sampai isyak. Dia. Tanya Syekh Ali, apa hukum orang macam tu? Syekh Ali kata, ini jawapan ni kena serah kat tuan dia kata. Nah, hak yang nak ditanya ni tak boleh nak jawab soalan tu. Kata Syekh Ali. Syekh Ali waktu tu ahli majlis fatwa Mesir dah waktu tu. Dia muda lagi waktu tu. Baik, patah balik cerita. Syekh Ahmad Mursi, tok guru pada Syekh Ali juga. Dia kata, saya pernah dijemput dengan guru saya. Tok guru pada mereka semua, Syekh Amin Baghdadi. Ini banyak nama sangat, tak ingat ke no? Jadi kena ingat ni, Amin Baghdadi, Ahmad Mursi, Ali Jumaah. Kena ingat nama dia. Ada 3 orang ni, cerita dia ni. Sekarang ni, yang siapa yang cerita ni? Yang tengah duk cerita ni, Syekh Ahmad Mursi ni. Dia pernah cerita, kata, waktu dia pernah pergi minum rumah Syekh Ali. Dia tengah-tengah minum, dia kata, aku nak cerita gambar ni. Satu cerita, nak cerita kahang. Dia kata, satu cerita. Aku dulu, Ahmad Mursi ni, dengan guru aku, Amin Baghdadi, kami pernah dijemput ke rumah seorang Bashar bin al-Bashawat, seorang menteri di Mesir pada waktu tu, untuk pergi makan di rumah ni. Jemput tok guru main makan di rumah. Jadi Syekh Amin Baghdadi pilah nak layan menteri ni, tak apalah. Dia jemput, dia pilah. Sampai di rumah menteri tadi, atas meja makan ni dia kata, ya Allah, penuh makanan. Nah, saya pernah pergi rumah Syekh Ahmad Mamduh. Ni rumah Syekh Ahmad. Mak dia jamu makan. Arnak goreng. Arnak pula belah 4. Arnak seekor tu belah 4. Hak bahagian paha, Allahu Akbar. Lepas tu dia goreng pula, dia buah macam sobok-sobok sikit. Saya tak nak makan lagi lah makanan Mesir sesedap tu. Dalam hidup saya sepanjang duduk 16 tahun di Mesir. Hak tu paling sedap dia. Waktu tu saya bawa Ustaz Yusaini pergi. Syekh Ahmad jemput, masa Ustaz Yusaini sampai di Mesir, Syekh Ahmad jemput pergi rumah dia. Mak dia masak semua. Tu kalau pernah jumpa ada satu buah ni, dia nak macam dengan, dia punya buah tu nak macam atas daripada buah apa namanya? Apa ni? Dia makan ada macam buah
Buah nenah tu di atas tu dia ada dia punya daun tu kan. Daun dia macam tu kan. Buah tu, bukan buah, dia punya sayur tu dia macam daun nenah tu. Dia rapat-rapat. Dia buat sup. Lepas tu nak makan dia kena kepak daun dia, makan dekat isi dia tu je. Oh, tak nak tengok. Saya pun tak nak makan buah tu. Di Mesir duk tengok lah, tak tahu nak buat macam mana. Arab je pandai buat. Sedap tu. Dia khalid makan dia kepak. Jilat. Kepak, tarik dia punya isi dia. Kalau kita kat sini, ni lah, apa dia? Orang panggil apa yang kita, apa dia? Buah bunggai. Dia macam buah bunggai tu. Tapi, dia isi dia macam bunggai, tapi bukan buah bunggai. Dia pelik sikit. Dia masak hak tu. Masak macam-macam. Sedap tu. Ni, hak tu rumah mak syekh je. Ni rumah menteri lagi sekan. Dia jamu ni, ya Allah. Syekh makan. Syekh Amin Baghdadi dia ambil, dia makan. Tokok-tokok tu. Dia tak balik. Tak tu dia tanya, ada roti ke tak? Makanan Arab Mesir biasa. Roti. Lepas tu dia minta gibnah. Gibnah apa ni, keju. Nak keju dengan roti ya. Terkejutlah orang dalam majlis ni, kata, "Oi, ni jamuan makan punya sedap ni, dia makan hak tu ya. Balik makanan tepi jalan balik." Dia kata nak hak tu ya, dia kata. Dia pun bawa main roti dekat dia, bawa main keju dekat dia. Dia ambil roti, dia cicah keju. Makan hak tu. Habis yang tu, selesai. Dia pun biasa sembang sikit, minta izin nak balik. Tak duduk lama lah. Masa dalam perjalanan balik tu, anak murid ni, Syekh Ahmad Mursi cerita, tanya dekat Tok Guru dia. Kata, kenapa Tok Guru buat macam tu? Yang orang dah jamu makan dekat rumah apa semua. Dah sedap-sedap. Tiba-tiba Syekh minta balik roti tadi. Dengan keju. Tu kita duduk makan dah. Dia kata, Ya Ahmad, Ya Mursi, nahnu qulubuna kazzujaj. Dia kata, wahai Ahmad, wahai Mursi, ini, kami ni, hati kami seperti kaca ni. Kata dia. Dia kata makanan tadi dimasak oleh perempuan haid, saya tak makan. Macam mana dia boleh tahu? Dia main rumah kan. Kita kalau makanan siap apa kita nak tahu siapa masak. Dia makan tu ya, sikit tahu dah perempuan haid masak, tak boleh. Macam tu. Hati kami ni kazzujah, kami tak akan makan makanan perempuan haid masak. Kalau nak masak mesti orang perempuan tu dalam keadaan suci. Sebab tu Naqsyabandi, tarikat mereka, kalau kata kita pergi ke hadrah ataupun majlis tariqah Naqsyabandi, kita akan tengok yang masak hanya orang lelaki saja. Yang takkan masak mereka dalam keadaan berwuduk. Semua kena berwuduk waktu nak masak tadi. Perempuan tak nak masak. Dia takut haid. Dia tak makan. Bukan haram. Bukan haram. Ni orang panggil riyadhah. Dia nak latihan hati mereka. Nak makan makanan yang bersih betul. Lepas tu dia tak makan makanan pasar. Kita pasar malam, cukup karan. Kat kira apa dah. Hantam ya kan. Pasar malam paling sedap tadi. Sedap pada bini kita masak lagi. Pemurah. Beratok pasal malam. Tak kira apa dah. Ni awliya wali-wali Allah Ta'ala ada, mereka jaga babak tu. Jadi apa ni, bila makan macam tu, dia pun kata macam tu, terus Syekh Ahmad Mursi telefon balik dekat Bashar tadi, menteri tadi. Dia telefon, dia bagi tahu, kata, saya minta maaf kalau Tok Guru saya tadi buat sekian-sekian macam tu. Dia bukan niat nak menghina. Cuma saya nak tanya, dia kata, nak tanya satu benda. Siapa yang masak makanan tu? Dia tanya. Dia kata, yang masak tu orang rumah saya. Menteri. Bini dia yang masak. Bini dia tak pernah masak. Tapi bini dia masak sedap. Cuma bini dia tak pernah masak selepas jadi menteri ni. Tak masak. Dah ada pembantu rumah dah. Jadi dia kata, saya tak masak. Dia kata, tapi bini saya tak masak. Tapi bila kata Syekh nak main ni, dia elok masak. Bila dia masak tu, dah semua lengkap tu. Jadi nak jamu Syekh lah ni. Nak khidmat kat Syekh ni. Maka akhirnya apa ni, dia kata, saya nak tanya soalan sikit, kata boleh, sensitif sikit, dia kata. Yang cerita kat saya ni, siapa yang cerita kat saya? Syekh Ahmad Mamlu. Syekh Ahmad yang cerita. Syekh Ahmad dapat cerita pada siapa? Dapat daripada Syekh Ali Jumaah. Ni pun sanad juga ni. Cerita ni bersanad. Dan Syekh Ali ambil daripada Syekh Ahmad Mursi. Dan Syekh Ahmad Mursi adalah saksi peristiwa tu. Jadi dia kata, saya nak tanya soalan, dia kata, dia haid tak hari ni? Isteri kamu haid tak hari ni? Terus bini lelaki dia kata, tengah telefon ni, panggil bini dia, kamu masak hari ni? Ya, dia kata, saya masak. Kamu haid ke hari ni? Dia kata, ya, saya haid tengah duk masak. Macam mana dia boleh tahu, kata perempuan haid yang masak makanan tadi, padahal benda ni benda dalam kain? Mana ada orang duk tahu? Ada orang perempuan duk habak kata dia haid. Malu benda tu, mana boleh habak ke orang? Tapi dia rasa saja, dia tahu dah kata ni orang haid masak. Macam tu sekali. Kenapa? Nahnu qulubuna kazzujaj. Hati kami ni macam cermin. Nampak tu sampai ke makanan tu pun tahu siapa yang masak.
Dia wali-wali Allah Ta'ala macam tu. Ya, betul tu. Tadi lepas dah habis cerita tu, Syekh Ahmad Mursi duk minum ayak ni. Dia minum habis. Habislah ayak hot coklat tu. Lepas habis tu dia tak, alhamdulillah, habis. Habis. Lepas tu Syekh balik. Syekh Ali pun duk heran, kenapa yang tiba-tiba dia pergi cerita tu? Kenapa yang Tok Guru dia tiba-tiba pergi cerita bab nahnu qulubuna kazujaj tu? Lepas tu dia pergi sebut pula alhamdulillah habis ayak ni, dia kata. Dia kata macam pelik ni. Terus dia tanya kat bini dia, hang haid ke hari ni? Sebab bini Syekh yang masak, yang buat ayak tu. Dia kata, aku haid. Patutlah dia cerita. Dia cerita tadi, lepas tu dia minum ayak tu, punya susah nak habis tu, habis juga. Rupanya dia nak habak, kata dia pun tahu, kata perempuan haid masak ni. Tapi sebab hang anak murid aku minum jugalah walaupun haid pun, dia kata. Sampai tahu wali-wali ni no. Syekh Ali kata baru tahu rupanya bini dia pun haid, dan dia pun tahu, Tok Guru dia pun tahu juga benda tu. Kata yang masak ni bini dia tengah haid tu. Syekh Ali pun tak tahu tu, dia tanya. Syekh Ali pun tanya bini dia, kamu haid ke hari ni? Baru bini dia habaq, ya haid. Baru dia tahu. Syekh dia tahu lagi. Betul tu. Dan turun nak kat Syekh Ali Jumaah, turun. Syekh Ali Jumaah pun sama juga. Turun, hak ni dia turun. Dia warisan. Sampai kat Syekh Ali pernah sekali ada seorang anak murid duduk dalam majlis, duduk fikir. Syekh Ali tengah duduk semayang ni. Anak murid duduk belakang, duduk tengok. Dia, Syekh Ali ni tinggi ke rendah? Dia kata, ini tinggi ke rendah? Dia kali minta maaf jumpa. Lepas tu Syekh pun naik atas, duduk atas kerusi masa nak mengajar tu. Syekh duduk atas kerusi nak mula mengajar ni. Syekh tengok kat anak murid. Ada seorang dia kata duduk fikir Syekh dia tinggi ke rendah, dia kata. Tapi duduk tengok kat kawan tu. Yang kawan tu kata, tu dia kenal dah kat dia. Kawan tu sebutlah hati dia, duduk fikir, kata dia tinggi ke rendah ni Syekh Ali Jumaah. Saya ada jubah dia. Syekh Ahmad Mamduh bagi hadiah kat saya jubah Syekh Ali Jumaah. Tinggi sungguh dia. Saya pakai tu melabuh sampai ke bawah, kena kerat. Dia tak boleh pakai jubah tu. Tu jubah yang Syekh Ahmad sayang tu, dia bagi hadiah kat saya. Dia kata, kerana kamu macam anak aku, dia kata aku bagi hadiah kamu. Walaupun aku sebenarnya aku simpan jubah ni kat anak aku, dia kata. Tapi anta a'az auladi, kata dia. Kamu adalah anakku yang paling aku kasih, aku bagi kat hang ni hadiah. Dia bagi hadiah jubah tadi dekat maqam Imam Syafi'i. Jubah Maulana Syahli dia bagi kat saya pada ketika di maqam Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ketika khatam kitab Matan Nabi Syuja', kami baca dekat Imam Syafi'i, maqam Imam Syafi'i. Itu dia punya ni ikhlasnya para aulia ni, hatta yaruqqa hijabuh, sampai terbuka hijabnya, sampai macam tu sekali. Dalil ikhlasnya hati mereka tadi dengan aman dengan Allah. Wa yadkhul hadratal insan ihsani allati ya'budullaha ta'ala fiha ka'annahu yarah, sehingga dia masuk ke hadratul ihsan, ke dalam maqamul ihsan, sehingga dia mampu untuk menunaikan ibadah seakan-akan dia melihat Allah Ta'ala. Dan ini adalah kita punya tujuan amal kita kepada Allah Ta'ala tadi, sampai tahap tu lah sepatutnya. Kita duk beramal dengan Islam, kita duk beramal dengan iman, kita beriman dengan Allah. Untuk apa ni sebenarnya? Untuk mengenal Allah Ta'ala. Dan ada satu peringkat lagi, dia masuk dalam maqamul ihsan, sampai orang tadi akan beribadah kepada Allah ka'annahu yarah. Siapa yang sebut? Nabi yang sebut. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu berihsan ni maksudnya kamu masuk ke dalam hadratillah, dalam hadratul ihsan, sehingga kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah Ta'ala. Wa hunaka yashhadul amala kullahu khalqan lillahi ta'ala azza wa jalla. Ketika mana seorang tadi telah sampai kepada hadratul ihsan, maksudnya dia melihat Allah. Syekh syarah ni, apa maksud ka'annahu yarah? Maksud apa martabat ihsan ni? An ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah seakan kamu melihat Allah. Maksud dia apa dia? Maksudnya kata Syekh, hunaka yashhadul amala kullahu khalqan lillahi ta'ala azza wa jalla. Sehingga kamu memandang semua dicipta oleh Allah. Jadi kalau kamu memandang yang itu, laisa lil 'abdi fihi madqalun illa kaunuhu mahallan li buruzi tilka zalikal amal la ghair. Sehingga waktu tersebut kamu melihat makhluk ini hanyalah tempat Allah menzahirkan kuasanya Allah Ta'ala. Bukan makhluk tu yang buat. Itu selesai yang tu. Jadi kalau yang ni yang kita tengok cerita-cerita para wali Allah Ta'ala, dia pun tak marah ke orang, payah nak marah. Nampak tak? Kalau marah pun kerana Allah Ta'ala.
Marah tidak kerana diri mereka, marah kerana Allah. Boleh? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu waktu ketika mana membunuh Sayyidina Khalid Al-Walid, waktu ketika bunuh seorang lelaki waktu perang. Lelaki itu waktu nak kena bunuh waktu perang ni, tengah perang kafir dengan Islam. Tiba-tiba orang tu sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Khalid Al-Walid bunuh juga waktu tu. Dan riwayat Sayyidina Usamah bunuh juga lelaki tadi. Sampai berita tadi kepada Nabi. Nabi kata, "Syaqaqta qalbah?" Kamu kerak dada dia, kamu tahu kata dia sebut tadi. Dia kata, "Kenapa kamu bunuh kawan tu?" Dia kata, "Kerana dia sebut tadi kerana takut ya Rasulullah." Nah, dia bersyahadah kerana ittiqa' nafsi. Kerana nak jaga diri dia saja, takut kena bunuh, maka dia pun mengucap, "Asyaqaqta qalbah?" Kamu belah dada dia. Kamu tahu dia sebut tadi betul tak betul? Nabi kata, "Asyaqaqta qalbah." Nabi marah betul waktu tu. Dia mengucap tadi dengan lidah dia. Kamu belah dada dia, kamu tahu kata dia sebut betul tak betul? Kamu tahu kata dia sebut dia kerana takut? Marah betul. Sampai Nabi kata apa? Inni bari'un minha. Inni bari'un min fi'lika. Kau kama qala. Saya bari daripada perbuatan kamu, wahai Khalid. Saya tidak akan mengaku ini perbuatan yang saya arahkan. Saya tak arahkan perbuatan ini. Macam tu sekali punya rahmatnya Nabi SAW. Baik, kenapa Nabi sebut macam tu? Karena Nabi melihat dengan ainul haqiqah, bukan hanya melihat dengan ainul zahir. Walaupun zahirnya sana Khalid betul pada waktu tu. Itu ijtihad dia. Mana mungkin dia sebut kerana takut. Tak, tapi Nabi nak beritahu kata kalimah ni besar. Bukan benda kecil-kecil. Jangan main-main. Apa ni? Kakak jalan depan orang ni. Macam tu. Lepas tu kadang kita tengok ada wali-wali Allah Ta'ala nak marah susah. Kalau kepada diri dia sendiri. Kalau kena pukul, dia akan anggap yang pukul ni bukannya orang tadi yang pukul, Allah yang pukul saya. Kerana nak tegur saya pada waktu tu. Faham? Kalau barang hilang, buat jenah bukan saya punya. Rezeki dia lah kot. Jenah. Kalau kita macam tu, insya-Allah tak berkelahi kita. Tapi bila kena tangkap pencuri tadi, kena hukum lah. Hukum syarak kena hukum. Cuma bagi hak dia. Tak apalah, buat macam mana benda nak jadi dah. Kalau kena kat dia, tak apalah, nak buat macam mana. Gitu ya. Ni susah lah nak cari. Tapi kalau ada wali tu dia marah, dia kata, "Oi, dia ni tak wali kau sebab dia marah." Dah dia marah tadi mungkin kerana Allah. Itu kadang-kadang para wali Allah Ta'ala ni, dia punya amal dia kalau kita tengok luar biasa. Kalau tengok dengan zahir, dengan tengok kepada ainul batin, kerana dia akan jadi sesuatu yang kita akan jadi sukar untuk kita fikirkan dengan akal kita. Laisa lil 'abdi fihi madkhalun illa kaunuhu aw kaunahu mahallan li buruzi dhalika al-'amal la ghair. Lianna al-a'mala a'radun wal a'radu la tazharu illa min jismin. Karena amal ni adalah a'rad, dan amal ini adalah dan a'rad tidak akan zahir melainkan pada jisim sahaja. Jadi kerana amal kita ni adalah sifat yang mana menumpang pada jisim kita. Maka segala perbuatan yang Allah Ta'ala jadikan tadi, dijadikan untuk dizahirkan sahaja amal kita tadi. Dan hakikatnya itu adalah miliknya Allah dan juga dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kerana tu ketika hamba tadi dalam keadaan ikhlas, maka dia akan masuk ke hadratul ihsan. Bila dia masuk hadratul ihsan, maka dia tidak akan memandang melainkan semuanya daripada Allah. Baik ke, buruk ke, elok ke, tak elok, semua daripada Allah. Bila dia pandang yang tu, insya-Allah dia tak akan dengki dekat orang. Dia tak akan rasa berasa hati dengan orang. Dia akan rasa tenang dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kepada dia pada waktu tersebut. Faham? Wa hunaka yadhhabu minal 'abdi ar-riya'a wal kibra wal 'ujba wa sa'iral afat. Daripada sini maka akan hilanglah riya', takabbur, ujub dan seluruh perkara yang tidak baik. Lianna hadhihi al-afati innama taji'u lil 'abdi min shuhudi kaunihi fa'ilan lidhalika al-'amal ma'a ghaflatihi an shuhudil khaliq lah. Daripada mana datangnya perasaan riya', takabbur, ujub tadi? Daripada perasaan dia memandang bahawa dia yang buat amal tadi. Daripada situ. Karena tu yang dia duk rasa kata dia yang buat segala amal tersebut. Boleh? Kalau dia pandang kata itu Allah Ta'ala yang buat, dia nak berasa kata tu dia punya. Tak. Kita duk riak ni kerana kita duk rasa kita buat. Tapi cuba kita rasa tu Allah yang buat amalan kita tadi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu
dan amal perbuatan kamu, maka waktu tu kita nak berasa kata kita ni yang buat amalan tadi. Tak. Allah yang jadikan. Bila Allah jadikan, apa kita nak riak waktu tu? Tak ada nak riak waktu tu. Faham? Kita duk riak dengan amalan yang orang lain buat ni, orang tak cerdik je. Dia. Jiran kita semayang semalam, semayang tahajud. Lepas tu esok pagi kita pula duk pergi Kembang waktu makan apa ni, roti canai. Tengok duk riak, duk sorang, duk syok. Orang tanya ni, awak nampak muka nampak macam riak pelik ni, dia kata. Semalam dia kata jiran aku tahajud, dia kata. Weh, jiran tahajud yang mu duk riak apa? Yang tahajud tu jiran dia. Ni bandingan orang yang duk bangga dengan amalan orang lain buat, dia duk bangga kat diri dia. Saya nak bagi contoh je tu. Amalan yang kita duk buat ni, kita buat ke? Ke Allah Ta'ala yang jadikan. Allah Ta'ala yang jadikan. Bila Allah Ta'ala jadikan amalan tersebut, maka tidak berhak bagi kita untuk kita nak berasa kita yang buat amalan tadi. Lepas tu kita tak boleh kata saya yang buat ni. Saya yang buat ni. Tak. Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada saya peluang untuk saya lakukan perbuatan ini. Tak lain bagi peluang. Hakikat yang buat siapa dia? Allah. Lepas tu siapa yang kata pisau yang memotong, masalah. Siapa yang kata air yang mengenyangkan dia, yang menghilangkan dahaga dia, masalah. Buka balik akun. Siapa yang kata nasi yang mengenyangkan dia, masalah. Akidah dia. Yang mengenyangkan dia siapa dia? Allah. Yang memotong daging tadi siapa dia? Allah. Yang memberi minum dia siapa dia? Yang bagi dahaga dia hilang? Allah, bukan air tadi. Air tadi tak ada apa pun. Yang bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadi ni sebagai sebab saja. Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Macam tu juga dengan amal kita yang lain. Kalau kita mengaji yang tu, buat apa kita mengaji yang tu? Tujuannya untuk kita nak kembali kepada hadratul ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah. Maksudnya semua kita memandang pada Allah. Tidak pandang pada diri kita sendiri pada waktu tu. Faham? Jadi bila orang yang memandang kepada Allah ni, bila hamba buat kat dia pun, dia pandang kepada yang hujung sekali, yakni Allah. Lepas tu ada seorang perempuan, laki dia bawa balik buah temikai SPG. Bawa balik tu, bini dia belah-belah busuk. Dia kata, abang beli apa temikai busuk ni, dia kata. Dia kata, kamu nak marah kat siapa ni? Tok laki pun dia ni lah, orang panggil pandai mengelak lah orang panggil. Dia beli, dia tak tengok. Dia beli-beli belah-belah busuk. Dia kata, ni beli, abang beli apa ni buah busuk ni? Buang duit je. Dia kata, kamu nak marah kat siapa? Nak marah kat aku. Mana ada orang nak beli benda busuk? Orang nak beli benda elok. Kalau macam tu, mungkin kamu nak marah dekat penjual dia. Penjual pun, kalau kata kita baik sangka dengan dia, tak ada orang nak jual benda busuk kat orang. Orang tak main dah kedai dia. Dia akan jual benda yang elok. Baik, mungkin kamu tak marah dah dekat penjual sebab kamu tahu dah benda tu. Mungkin kamu nak marah dekat siapa? Dekat pemborong dia. Pemborong pun dia akan ambil benda elok-elok lah kot. InsyaAllah lah. Husnuzan lah ni. Kalau dia bawa main, dia mesti bawa main hak baik. Kalau tidak, orang tak ambil dah kat dia. Penjual tak akan ambil dah kat dia. Kalau macam tu, kamu dah tahu dah benda tu, mungkin kamu tak marah juga kat pemborong. Mungkin kamu nak marah dekat siapa dia? Petani tu lah. Hak tukang tanam tu. Mana ada orang tanam buat keluar buah busuk berjual ke orang? Dia kata. Jadi kalau kamu tahu yang tu, mungkin kamu tak marah juga kat petani. Jadi kamu nak marah kat siapa? Kamu nak marah kat ujung sekali. Yang jadikan buah tu busuk, Allah. Bini teriak terus waktu tu. Kalau bini jenis tu lah. Tapi kalau bini jenis tak boleh nak teriak ni, dia kata boleh pandai jawab, dia kata. Kita bukan nak kata hak tu, kita suruh beli hak elok ya. Hak macam tu tak selesai dah cerita tadi ni. Cerita tadi boleh cerita kat bini kita yang jenis kalau dengar Allah ya, wajilat qulubuha. Hati dia akan jadi terus cair pada waktu tu, menangis pada waktu bila dengar nama Allah Ta'ala. Tapi kalau jenis tak boleh nak makan saman ni, kita tak payah cerita lah tu. Bagi tahu lah, kata saya tersilap beli. Mak tu terus senang. Terus sandar kat kita ya. Senang terus. Baik. Jadi kalau kata kita pandang yang macam tu, kita akan pandang kepada yang menjadikan amal tadi, iaitu Allah Ta'ala. Sebab tu kata di sini, lianna hadhil afat, penyakit-penyakit takabbur, riya, ujub dan sebagainya tadi, semua tu ada ta'rif dia kan. Riya ni maksudnya murai, suka tunjuk, nak tunjuk amalan yang dia lakukan, tu panggil riya. Kalau ujub pula, dia bangga dengan diri dia sendiri. Ta'rif dia sendiri saya bagi ringkas. Kalau kata sum'ah, dia suka orang dengar dengan apa yang dia lakukan. Takabbur maksud dia membesarkan diri dia dengan memperkecilkan orang lain dan menolak kebaikan dan kebenaran daripada orang lain. Maka ni takabbur. Takabbur bukan berbaju cantik. Takabbur bukan berpakaian elok. Takabbur bukan rumahnya besar. Tak, takabur bukan kereta dia besar. Tak. Takabur adalah ghamtin nas
al-kibriya batarul haq, kata Nabi. Menolak kebenaran dan juga memperkecilkan manusia lain. Ini takabbur maksudnya. Jadi semua tadi dilakukan kenapa? Karena hamba tadi memandang bahawa yang lakukan amal tadi adalah dia, bukan Allah. Kalau dia memandang Allah yang buat, saya tidak akan bangun solat malam melainkan Allah yang bangunkan saya malam tersebut, maka dia tak akan riak pada waktu itu. Sebab tu ada seorang hamba, ketika dia bangun malam, tuan dia lalu kat bilik dia, dia dengar hamba tu dia angkat tangan doa, ya Allah, dengan kecintaanmu kepada aku, maka berikanlah kebaikan, dengan kecintaanmu kepada akulah aku bangun malam pada malam ini, ya Allah. Tuan dia kata kat dia, kenapa doa macam tu? Kenapa tak doa dengan kecintaan aku kepada kamulah, ya Allah, aku bangun malam pada malam ini? Kenapa kamu doa dengan kecintaan kamu kepada aku bangun malam? Kenapa tak terbalik? Aku cinta kepada kamulah aku bangun malam ni. Nak kata hamba tadi, wahai tuanku, saya tidak akan bangun malam ini kalau Allah tidak cintakan saya. Bukan dengan cinta saya kepada dia, kerana cinta saya kepada dia tak tentu lagi dia nak bangunkan saya. Tapi kalau dia cinta kepada saya, maka dia akan bangunkan saya pada waktu tersebut. Jadi yang saya buat ini adalah kerana cinta dia kepada saya. Kerana dia yang buat benda tadi, bukan saya yang buat. Maka orang ni tidak akan riak pada waktu itu. Nah, kita tak akan riak kalau kata kita fikir tentang benda tadi. Yang ni yang susahnya. Macam mana kita nak buat macam ni? Kena ada guru. Guru yang akan bagi tahu kat kita, kata yang kamu buat ni tak boleh. Nah, saya kalau balik mengaji dengan guru saya, Syekh Ahmad Mamdouh. Syekh Ahmad, walaupun dah ahli majlis Fatwa Mesir, tapi tiap-tiap minggu, beberapa tahun yang lepas, sebelum dia sibuk sangat-sangat, dia akan bawa saya sekali pergi mengaji dengan Syekh Abdul Aziz Syahawi di kampung. 3 jam perjalanan naik kereta api. Kami pergi 2 orang. Setiap kali balik, kami pergi pukul 7 pagi, balik ke rumah pukul 7 malam. 7 pagi keluar daripada Kairah, sampai di Kairah balik 7 malam. Tiap-tiap minggu macam tu. Sebab perjalanan 3 jam, mengaji pula dalam beberapa jam, kemudian nak naik dalam kereta api 3 jam lagi, jadi lebih kurang dalam 12 jam perjalanan. Semua sekali tu. Kira 12 jam lah lebih kurang. 7 pagi, 7 malam balik. 7 malam tu bila sampai saya naik kereta dengan Syekh, Syekh akan hantar saya kat tempat yang tertentu untuk saya turun naik bas balik ke rumah. Jadi Syekh akan kata kat saya, Muhammad, betulkan niat kamu. Betulkan niat kamu. No, kamu main mengaji ni kerana apa? Kamu pergi jumpa dengan Syekh ni kerana apa? Kerana nak suruh orang panggil kamu ni nanti kamu mengaji dengan Syekh sekian-sekian kah? Ataupun kerana kamu nak dapatkan pengetahuan, mengeluarkan diri kamu daripada jahil, kata-kata. Peringat tu waktu tu juga. Ini guru yang murabbi, yang pesan kepada kita sungguh dengan jangan sampai kita terhanyut dengan niat-niat kita yang tak elok tadi. Dan waktu tu memang kita kena duduk terbang pun. Kita duduk rasa, kemah ni boleh balik mengaji dengan Syekh ni. Baru 2 kelas. Baru 2 kelas pun dah, rasa kemah dah ni. Ya, boleh dapat dah. Syekh terus perak terus waktu tu. Lepas tu kadang-kadang guru kita kalau kasar dengan kita, dia pangkah kita, dia pelekeh kita apa semua kali, nak bagi kita apa? Nak bagi kita ni jadi kita. Tak mahu jadi kita ni nak rasa besar waktu tu. Lepas tu tok guru tak boleh sangat duk puji anak murid depan-depan orang ramai. Sebab tadi ni masya-Allah tabaraka saya anak murid saya ni cerdik. Lagi naik atas kepala tok guru tu lepas tu. Jangan kata orang Melayu, orang Arab pun sama. Sebab tu kadang-kadang guru-guru, antara adab guru dengan murid, dia tak akan puji anak murid dia di depan anak murid yang lain, dan dia tak akan puji anak murid dia di depan orang lain. Tapi di belakang dia puji. Ini bagus orang dia, ini kata-kata. Mungkin dia akan puji, guru tersebut akan puji. Guru saya Syekh Ahmad, kalau dalam kelas, dia tak pernah tunjuk kata saya ni ada keistimewaan lain daripada anak murid yang lain. Dia tak biasa. Tapi kalau kami pergi musafir sekali dan sebagainya, masa tu baru nampak dia tu siapa dia. Perhatian dia kepada anak murid dia dan sebagainya. Tapi tan tegok-tegok, tan tinggal jentik. Jadi ni guru-guru kita yang Allah Ta'ala muliakan mereka. Karena mereka juga dididik oleh para guru mereka. Nah, dia bukan keluar macam tu jadi tok guru, tak. Dia pun dididik oleh guru sebelumnya. Baik, sikit lagi lepas tu kita berhenti. Wa ma'lumun, dia kata annahu la yasihhu ar-riya'. Ar-riya' wa takabbur wal 'ujubu min al-'abdi bi'amali ghairihi abadan. Nampak tak? Karena kita tahu tak ada orang yang duk riya' takabbur dengan ujub dengan amalan orang lain. Contoh dia kata, wa ma ra'ayna ahadan nama ila as-sabah wa asbaha yura'i aw yu'jabu aw yatakabbar bi fi'li jarihi al-qa'im tula al-laili abadan. Dia kata tak pernah lagi kita tengok ada seorang ni tidur sampai ke subuh, esok pagi bangun duk riak, takjub.
Lepas tu duk takabur dengan solat malam jiran dia. Ada orang buat itu. Dia tidur sepanjang malam, bagi esok riak. Jiran dia yang bangun malam. Duk pergi riak dengan jiran dia punya amalan. Tak ada benar orang duk buat. Ni contoh kepada orang-orang yang duk riak tapi sebenarnya amalan bukan dia buat pun. Allah Ta'ala yang jadikan amalan tadi. Sebab tu kita amal, kita buat, kita sedekah, kita bagi Allahumma salli ala Muhammad, kita buat kebaikan, kita mengajak ke, kita didik anak murid ke, kita ni buat baik apa sekalipun, kita pandang kata bukan kita yang buat pada waktu tersebut, yang buat adalah Allah, maka kita telah beramal dengan hadratul ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Tu maksud dia. Bukan maksud kita an ta'budallah ka'annaka tarah. Cuba tengok comel Syekh Abdul Wahab Sya'rani syarah. Bukan maksud di sini kita sembahyang sampai kita nampak Allah Ta'ala. Kita duk faham tentang sembahyang saja. Khusyuk ni sampai kita rasa macam kita ingat Allah Ta'ala. Kita terlupa hak lain. Kita bawa kereta, kita buat baik bagi sedekah. Kita tengok siapa yang buat waktu ni sekarang ni. Kalau nak masuk hadratul ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Yang sekarang yang buat baik ni siapa dia ni? Allah. Bukan saya yang buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang buat baik ni, yang jadikan kamu Allah. Bila Allah Ta'ala nafikan kita buat amal, dan Allah Ta'ala tak nafi kita buat amal. Amalan yang kita buat ni ada, ya sungguh. Lepas tu di dalam Quran Allah Ta'ala kata, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukan yang menombak, bukan yang membaling tombak ataupun membaling panahan tersebut adalah kamu wahai Rasulullah. Wa ma ramaita iz ramaita, bukan yang membaling tombak ketika membaling tombak, ketika kamu membaling tombak. Maksudnya apa dia? Membaling tombak bagi Nabi tu ada juga berlaku. Maksudnya wa ma ramaita iz ramaita. Allah Taala tak buang iz ramaita tu. Allah Taala tak sebut wa ma ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang baling, Allah yang baling. Tak. Allah Taala kata bukan kamu yang membaling ketika kamu membaling, sebaliknya Allah yang membaling. Maksudnya apa dia? Perbuatan baling tu kita buat tak? Ya, nampak kita buat. Tapi hakikat yang menjadikan perbuatan tu siapa dia? Allah. Allah yang buat perbuatan tadi. Tamam? Kalau pandang yang tu, insya-Allah kita akan rasa tenang. Kita akan rasa sabar dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi. Dan waktu ni yang ulama-ulama sebut, kalau kamu tengok ahli maksiat melakukan maksiat, pandang bahawa jangan benci dengan maksiat yang dia lakukan. Jangan benci dengan diri dia, benci dengan maksiat yang dia lakukan saja. Faham tak? Benci dengan maksiat yang dia buat tadi. Dan ada sebahagian wali Allah Ta'ala pula, hatta maksiat dia tadi pun jangan kita tengok apa-apa pun. Serah balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai tahap macam tu. Cuma nak dihukum dan sebagainya, itu pun dengan ainus syariah, dihukumkan juga perkara tadi. Itu berdasarkan syariat Nabi kita Muhammad SAW, syariat. Cuma kalau dipandang pada sudut yang lebih mendalam, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Tapi, dan ditetapkan juga kepadanya dengan syariat. Itu ya. Faham? Kita kata habis tu, dah kalau ditetapkan Allah Ta'ala, kenapa kita nak hukum dia pula? Dah kerana syariat suruh hukum dia. Kan tu kata tetapan juga tu. Macam tu lah. Kalau macam tu, insya-Allah kita akan rasa tenang, kita akan rasa sabar, kita tidak akan riak, kita tidak akan ujub, kita tak akan merasa saya yang buat itu, saya yang buat ini, saya yang itu, saya yang ini. Kenapa? Kerana kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu, minggu depan insya-Allah kita akan sambung fa'ulima anna man lam yasil ila dukhuli hadratil ihsan wa yashhad a'malahu kullaha qalqan lillahi ta'ala kashfan wa yaqinan la dhannan wa takhminan fa huwa mu'arradun lil wuqu' fi riya' walau hafidha alfai kitabin. Lepas tu kata Syekh, siapa yang tidak sampai kepada hadratul ihsan, maka dia akan memandang amal dia tadi dengan apa yang dia lakukan, maka dia tak akan selamat daripada berlaku riak dalam diri dia, walaupun dia hafal 2000 kitab pun. Dia mengaji 2000 kitab pun, tapi kalau tak sampai kepada maqam ini, maka dia tetap akan memandang kepada diri dia, dia akan terlupa dengan yang menjadikan amal tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Fatlub ya akhi laka syaiqan sadiqan. Tuntutlah wahai saudara guru yang benar. Ini kita akan sambung minggu depan insya-Allah taala. Kita tutup dengan baca selawat Al-Imam Syafi'i yang kami di Mesir, kalau kita habis pengajian kita akan baca selawat Al-Imam Syafi'i. Kerana selawat ini kalau dibaca diharapkan moga-moga akan dijaga diri kita daripada lupa dengan apa yang kita mengaji pada hari ini insya-Allah.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.